Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku nak cerita tentang satu kisah pembunuh diri yang sangat terkenal pada tahun 1888. Sebelum tu, korang boleh tekan button subscribe, komen dan share video ni untuk memberi aku semangat lagi untuk membuat video. Tanpa membuang masa, let's go. One day, men will look back and say, I gave birth to the Jack the Ripper adalah seorang pembunuh bersiri paling terkenal pada tahun 1888 dan merupakan pembunuh paling terkenal sehingga sekarang. Media England mengatakan kes ini selesai pada tahun 2017 dan dianggarkan selama 129 tahun. Jack the Ripper adalah nama gelaran seorang pembunuh dan bukan nama sebenar dia. Siapa yang memberi nama gelaran tersebut? Yang beri nama gelaran tersebut adalah Jack sendiri. Di mana Jack memberitahu nama gelaran tersebut? Jack membunuh mangsanya, dia akan menulis surat dan menghantar kepada pihak polis. Dan tertulis namanya di situ ialah Jack the Ripper. Jack ini guys memang berani guys. Dia mencabar pihak polis dengan menghantar surat sahaja selepas membunuh mangsa. Sebelum nama gelaran Jack the Ripper ini wujud, penduduk setempat memanggilnya Whitechapel Butcher. Butcher bermaksud tukang sembelih dan Whitechapel itu nama tempat di London. Penduduk setempat memanggilnya sebagai Whitechapel Butcher kerana Jack merupakan pembunuh paling kejam dengan membunuh 5 orang mangsa secara sangat kejam. Pembunuhan 5 orang itu dipanggil The Chronicle Five. Kenapa pembunuhan itu dipanggil The Chronicle Five? Kerana polis percaya yang membunuh 5 orang mangsa itu merupakan seorang doktor. Sebab cara dia mengeluarkan organ dalaman mangsa nampak seperti doktor yang tahu atur caranya. Disebabkan hasil potongan organ dalaman mangsa memang nampak seperti seorang doktor yang tahu atur cara mengeluarkan organ dalaman mangsa. Aku sokong dengan polis 100% yang Jack the Ripper ini merupakan seorang doktor. Kenapa? Macam mana orang biasa boleh mengeluarkan organ dalaman dengan mudah dan organ dalaman itu tidak rosak? Baiklah, jom kita masuk kepada kronologi pembunuhan. Mangsa pertama pembunuhan Jack the Ripper ialah Mary Ann Nichols yang berasal dari London dan lahir pada tahun 1845. Sebelum dibunuh, Mary Ann Nichols bekerja sebagai pembantu rumah tetapi tidak lama kerana ada masalah tertentu dan menjadi seorang pelacur. Pada 31 Ogos 1888, Mary keluar untuk bekerja pada waktu malam. Pada malam itulah Mary dibunuh oleh Jack the Ripper. Mayat Mary Ann dijumpai pada keesokan paginya oleh penduduk setempat. Apabila pihak polis melihat mayat tersebut, polis dapati mayat itu dibunuh dengan sangat kejam dengan lehernya dikelas sebanyak 2 kali. Terdapat kesan tusukan pada perut dan kulit mangsa disiat seluruh badan. Itu adalah pembunuhan pertama Jack the Ripper. Mangsa yang kedua ialah Anne Chapman ataupun Elza Ann Smith yang berasal dari London dan lahir pada tahun 1840. Kehidupan Annie ni dia banyak masalah dan masalah yang paling banyak ialah masalah rumah tangga. Selepas dia bercerai dengan suaminya, dia berpindah ke Whitechapel. Mangsa harus melakukan pelbagai kerja untuk menanggung kehidupan harian. Contohnya kait benang, jual bunga dan jadi pelacur. Mangsa mati pada 8 September 1888. Didapati mayat mangsa dijumpai di Dorset Street, London. Pihak polis dapati leher mangsa dikelas sebanyak 2 kali dan juga polis dapati rahimnya tidak ada dan polis kantori bahawa Jack yang mengambil rahim mangsa. Doktor yang melakukan postmortem jasad mangsa dapati yang pembunuh ialah seorang doktor kerana cara mengeluarkan rahim dan potongan dalam badan mangsa sangat teliti seperti seorang doktor. Sebabkan itulah polis dapat tahu yang Jack the Ripper ialah seorang doktor.
Jarak pembunuhan mangsa pertama dan kedua ialah sebanyak 8 hari sahaja. Pihak polis dapati yang pembunuh sangat mahir tentang anatomi badan manusia. Selepas 19 hari, Jack the Ripper menghantar surat ke balai polis dan menyatakan ingin melakukan banyak pembunuhan. Korang bayangkan, seorang pembunuh bagi tahu kepada polis yang dia nak lakukan banyak lagi pembunuhan. Jack the Ripper ni memang berani. Mangsa yang ketiga ialah Elizabeth Street yang berasal dari Sweden dan lahir pada tahun 1843. Asalnya mangsa memang seorang pelacur dan pernah ditangkap beberapa kali oleh pihak polis. Lepas ditangkap oleh pihak polis, mangsa berpindah ke London dan berkahwin dengan John Street. Selepas berkahwin, beberapa bulan kemudian, mereka mempunyai masalah rumah tangga dan mangsa meminta cerai. Lepas cerai, mangsa bekerja sebagai tukang jahit, pembantu rumah dan juga pelacur. Pada 29 September 1888, mangsa ingin berjumpa dengan pelanggan di Berners Street, Whitechapel. Pada pukul 1 pagi, mayat mangsa dijumpai di Kamar Dolphin Yard. Pihak polis dapati pada mangsa ketiga ini hanya mempunyai kesan kelar saja di leher. Dan polis melakukan teori bahawa Jack the Ripper tidak sempat untuk mengeluarkan organ dalaman mangsa kerana kawasan itu mempunyai ramai orang. Bila Jack the Ripper tidak sempat untuk mengeluarkan organ dalaman mangsa yang ketiga, Jack the Ripper membunuh mangsa yang keempat hanya dalam masa 15 minit sahaja. Kerana kawasan mangsa keempat dan juga mangsa ketiga tidak jauh. Mangsa yang keempat ialah Cat Hammer Edwards. Dibunuh selepas 45 minit, Jack the Ripper membunuh Elizabeth. Pihak polis dapati mayat yang keempat ini sangat teruk dengan belah leher sebanyak 2 kali dan disiat kulitnya dan mukanya hancur guys. Macam Jack melepaskan geram kepada mangsa keempat yang kerana tidak dapat mengeluarkan organ dalaman mangsa ketiga tadi. Polis dapati salah satu organ dalaman mangsa pun telah dikeluarkan oleh Jack. Kenapa Jack melepaskan geramnya kepada mangsa keempat? Jack telah pun berjanji melalui surat dengan polis dan ingin menghantar telinga mangsanya kepada pihak polis. Sebabkan itulah Jack kesal tidak dapat menghantar telinga mangsanya kepada pihak polis. Yang kelima ialah Mary Jane Kelly yang berasal daripada Limerick, Ireland. Lahir pada tahun 1863 dan merupakan seorang pelacur di Whitechapel. Pada 9 November, mangsa dibunuh secara sangat kejam. Dikatakan semua organ dalaman mangsa dikeluarkan oleh Jack the Ripper dan diletakkan di sebelah mayat mangsa. Kulit mangsa juga disiat satu badan. Mangsa kelima ini dibunuh secara sangat kejam daripada mangsa-mangsa yang lain. Jadi itu adalah mangsa-mangsa Jack the Ripper dan digelar sebagai Chronicle 5. Ada yang menyatakan Jack dah pun membunuh sebanyak 11 orang, ada yang kata 29 orang, ada yang kata 50 orang. Tapi buktinya kukuh Jack telah pun membunuh 5 orang mangsa. Buat masa ni, bukti yang kukuh hanya ada 5 orang mangsa sahaja. Sebab kelima-lima mangsa dibunuh dengan cara yang sama. Pertama sekali, mangsa akan dikelar lehernya sebanyak 2 kali. Kedua pula, mangsa akan mengalami kecacatan tubuh badan kerana macam kena siat dan juga organ dalaman dikeluarkan. Yang ketiga pula, mangsa semuanya adalah perempuan dan juga seorang pelacur. 3 ciri ini menggambarkan karya Jack the Ripper. Semuanya sama. Jadi, siapakah Jack the Ripper? Pada tahun 2017, identiti Jack the Ripper terbongkar akhirnya. Polis dapat tahu yang nama sebenar Jack the Ripper ialah Herman Webster Mudgett atau dikenali sebagai Holmes di USA. Selama 129 tahun, Jack the Ripper menukar identitinya di negara lain. Dan siapa yang mendedahkan identiti Jack the Ripper yang hampir 129 tahun? Yang membongkar identiti Jack the Ripper ialah cicitnya sendiri melalui diari Jack the Ripper. Kerana diari dan surat Jack the Ripper menemukan tulisan yang sama. Pihak polis juga
menyatakan Jack the Ripper tiada motif dan kenapa dia harus membunuh pelacur. Bila difikirkan balik, kelima-lima mangsa yang dibunuh oleh Jack the Ripper semuanya adalah pelacur. Kisah Jack the Ripper telah dijadikan novel dan filem yang bertajuk Devil in the White City. Itu saja kisah pembunuh misteri yang bernama Jack the Ripper. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh tekan like dan komen. Dan jangan lupa subscribe untuk saya lebih semangat lagi membuat video. Kalau ada silap, tolong maafkan. See you next video. Bye bye.